Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menyelesaikan satu tugasan, iaitu memorandum persefahaman di antara Kajang Plaza Medical Center dan juga Persatuan Pengguna Islam PPIM dan KPMC bersama dengan Sehat Malaysia Holding Berhad. Ya, jadi bersama saya juga ada ketua aktivis PPIM, Tok Ki, dan juga Dr. Jaya daripada Sehat Malaysia Berhad. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyokong lagi Persatuan Pengguna Islam ini daripada sudut kesihatan. Kita tahu PPIM memang mempunyai jaringan, bukan setakat dalam bidang kesihatan, tapi dalam semua bidang, insurannya lah, ataupun memberi barangan-barangan pengguna dan sebagainya. Maka hari ini KPMC menawarkan satu lagi perkhidmatan untuk dibawa bersama dengan PPIM agar kerjasama ini dapat dipanjangkan kepada semua ahli PPIM dan juga media reach daripada PPIM, baik dalam negara ataupun di luar negara. Jadi KPMC mengalu-alukan memorandum ini agar dapat terlaksanalah. Kita sama-sama synergize menggunakan kekuatan sama-sama, persatuan yang mempunyai kekuatan dari segi keahlian dan KPMC yang mempunyai kekuatan dari segi perkhidmatan kesihatan, walaupun dia di Kajang, tetapi sekarang ni dengan teknologi dan sebagainya kita boleh dicapai baik daripada mana saja di dalam negara, baik luar negara, untuk bercakap dengan konsultan-konsultan kesihatan yang kita ada. Itu di satu pihak. Satu pihak lagi, sebelum saya serahkan kepada PPIM dan juga kepada Dr. Jaya. Dr. Jaya ini adalah kita inisiatif untuk memberikan kemudahan pinjaman secara ansuran dan juga secara interest free kepada pengguna-pengguna, yang kita akan panjangkan khususnya kepada pengguna-pengguna PPIM juga, kepada mereka yang memerlukan, yang kurang kemampuan akibat terutamanya pandemik COVID-19. Jadi kita tidak mahu mendengar bahawa mereka terpaksa tangguh ataupun membatalkan rawatan kerana kekangan keuangan. Di sini kita bawa bersama dengan Dr. Jaya, Sehat Malaysia Berhad, untuk menyelesaikan masalah pinjaman secara mudah dan juga pinjaman tanpa faedah. Jadi itulah sebenarnya tujuan memorandum ini diadakan pada pagi ini. Saya persilakan Tok Ki untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Dr. Jaya, tapi of course yang saya sayangi Datuk Saruni, dan rakan-rakan media semua yang ada kat sini. Diorang sebenarnya yang membantu kita mencapai keupayaan kita lah. We are powered by the media. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak media yang sentiasa membantu pengguna yang sentiasa diperguna. Jadi dia itu sikit tu. Dia kata kita ni rasa kita pengguna, tapi sebenarnya kita kebanyakannya diperguna. Jadi hari ini kita alhamdulillah, dengan adanya kerjasama ini, saya rasa banyak lagi benda yang kita boleh buat. Banyak sangat benda yang boleh buat, dan terutama with Dr. Jaya Chandran, kita boleh menawarkan perkhidmatan yang mungkin sebelum ini ada masalah ni. Pasal kita banyak sebelum ini kadang-kadang orang terpaksa pinjam duit alung ni. Ini pun saya terkejut juga, ada pinjaman jenis yang tak ada faedah. Maknanya orang boleh dengan mudah mendapat bantuan. Jadi ini satu langkah yang saya rasa cukup baik, yang sebelum ni tak berapa pernah dengar lah. Bolehlah pinjam kat bank, bukannya mudah nak pinjam kat bank. Jadi kita harap dengan adanya kemudahan
yang Sihat Malaysia tawarkan, rakyat akan mempunyai kemudahan yang lebih lah, yang tidak kadang-kadang tersekat oleh kerana tak ada duit kan. Jadi pagi ni memorandum yang kita tangani dengan tanda tangani dengan pihak hospital Kajang ni hospital Kajang Plaza ini, saya rasa untuk explore lebih banyak lagi kemudahan. Maknanya sekarang ni kalau contohnya pihak media kan, ialah ada media sendiri yang memerlukan juga kemudahan seperti ini. Lepas tu kadang kita nak simpan duit pun belum tersimpan. Jadi hari ini boleh, sudah ada kemudahan yang tak nak pening kepala lah. Dah boleh nak dirikan rumah tangga pun boleh tu kan. Itu siapa-siapa yang tak lah. Kalau Datuk nak tambah pun kita boleh kira. Alhamdulillah, amin. Kak Jan, jangan kita tahu Kak Jan. Jadi kita sebenarnya di PPIM ni melihat kemudahan yang terbaik untuk para pengguna serta perlindungannya sekali. Jadi kalau kita tengok di sini, maknanya kita mencari kaedah kerjasama. Daripada masa ke masa kita mencari kaedah kerjasama, macam mana kita boleh buat sesuatu untuk membantu kita semualah. Semua kita yang mungkin mempunyai masalah nak pergi kat mana. Ini pun banyak, ini bukan perkara baru. Masalah mencari hospital ni kadang-kadang kita dapat aduan, pergi ke hospital tak terima pun. Kalau tak ada duit, ada yang pergi kena keluar ke lain pun ada. Jadi kita harap benda ini dapat ditangani sebaik mungkin. Cuma proses pinjaman tu doktor online. Berapa approval dia? 5 hingga 10 minit. Oh, saya ingat 5 hingga 10 hari. Tak boleh. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Orang nak bersalin. Yelah, kadang-kadang 5-10 minit mesti kena lepas. Hebat. Dan maknanya kawan-kawan kita rakan media boleh datang sini. Boleh datang. Boleh datang sini. Jadi tak risau kalau nak mendapat rawatan tu, insya-Allah ada ya. Jadi kita juga yakin ya hospital perkhidmatan yang ada ni cukup baik, tapi boleh ditambah. Contohnya saya ada bincang tadi melihat kepada medical tourism. Pasal kita ada network. Contohnya macam di Bandung tu, rupanya populasi Bandung dalam 16-17 juta. Separuh Malaysia. Separuh Malaysia tu besar, jadi boleh datang, dia orang pun suka datang ke sini. Jadi mungkin kena, dan kita pun ada wakil, dan boleh Datuk pun boleh panggil, saya pun dah cakap macam ni datang sini. So dia melawat, dia pun boleh dah buat marketing. Boleh. Jadi itu satu. Dan saya juga mengharapkan hospital ini membuka ruang kepada kaedah-kaedah rawatan tradisional yang bertambah. Maknanya bukan setakat yang ini saja. Pasal kadang-kadang tradisional yang daripada masyarakat India, daripada masyarakat Cina, Ayurveda ke, ataupun TCM ni dapat dikembangkan di sini untuk memberi tawaran perkhidmatan tambahan, pilihan ya. Pasal saya tengok sebenarnya ada kawan saya seorang tu, dia terluka kat mana, saya tak ingat luka dia, darah keluar luka ni 3 kain plekat, tak berhenti juga. Kita pun mencari mana nak bawa bandage pun habis. Jadi apa yang saya ingat, adalah cerita yang kawan dia kata sirih ni, ada kawan India kata you apa-apa you bagi sirih. Jadi tu saya sirih kat rumah ada, ambil segigit letak, berhenti terus. Jadi kita pun tak faham, tapi kita ikut. Jadi kita harap mungkin boleh dieksplor kaedah rawatan tambahannya ada. Contohnya kalau makan, dia semuanya daripada perut. Kalau mungkin dicadangkan, okey you makan ulam raja, makan ya. Tapi memang dulu pun saya ni agak lifestyle kurang sihat, kadang-kadang tidur. Jadi antara itu saya ubah kaedah, contohnya makan sayur banyak, makan ulam.
dia berubah lah. Tapi jangan makan sayur yang ada racun pula tu. Itulah Tu dia. Jadi kita harap ini dapat di-developkan bersama atau berseiringan dengan apa yang kita telah buat di Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Sebenarnya di Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kita juga dengan Jabatan Standard Malaysia, dengan JAKIM sekali, kita develop standards. Pasal ada rawatan, contohnya Batu Sodah ke, atau apa-apa rawatan yang mengikut piawai tertentu yang dapat menyelesaikan mungkin masalah yang dihadapi oleh individu yang boleh memilih dia nak yang mana. Jadi kalau setakat makan sirih tu pun saya rasa tak ada side effect kot. Jadi kita harap mungkin boleh di-develop. Saudara Zul standard. Dia menjaga standard. Dia merupakan ikon kepada Jabatan Standard ingat tahun lepas kot. Jadi kita boleh develop standard-standard yang berbeza, yang ada ni yang dapat memberi yang terbaik, kaedah yang terbaik, yang juga merujuk kepada rawatan Islam. Jadi semua kita boleh gunakan terbaik untuk masyarakat lah. Jadi saya harap ini dapat dilaksanakan masa akan datang. Mungkin standard in transportation ke, atau office ke, apa-apa sajalah. Kadang-kadang saya nak cerita juga standard di bilik air pun kena ada sebenarnya tu. Pasal kadang-kadang bilik air tu, tuan-tuan biasa perasan tak perempuan nak masuk pun nak dia punya saiz pasal nak untung terlalu kecil. Jadi kadang-kadang tak selesa. Jadi mungkin juga benda-benda seperti ini perlu diambil perhatian lah, ya. Jadi gitulah lebih kurang. Jadi saya doakan apa yang Datuk buat ini, kita tengok pun alhamdulillah cukup sempurna. Tapi saya ada sebutkan tadi, dia mungkin kena ambil satu Malaysia kot. Jadi dah ada bantuan yang ada. Jadi kita sama-sama lah. Kita sama-sama beranggap ini antara keluarga kita di PPIM yang boleh berbuat sesuatu, mencadangkan sesuatu dan meletakkan aktivisme dalam diri kita semua. Terima kasih. Betul. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang saya hormati Datuk Haji Saruni, Ketua Pengarah KPMC, dan yang saya hormati Datuk Nazim Johan, aktivis PPIM, dan saudara-saudara sekalian dan media. Yang saya berterima kasihlah hari ini untuk bersama dengan PPIM dengan KPMC untuk menandatangani majlis MOU ini. Dengan sukacitanya saya ingin juga memberitahu beberapa perkara yang bagaimana pelanggan is like in English there is a word saying that customer is like a god. We serve them. We have to serve them. So mereka pelanggan ni ada beberapa lapisan. Ada yang ada duit cash, ada yang ada medical card. Yang cash tu mungkin T20, golongan T20 tu tak adalah masalah. Tapi golongan B40 dengan M40 ni, mereka kadang-kadang ada masalah dalam mereka walaupun tak ada masalah kewangan, tapi mereka punya komitmen tu dah cukup. So kalau sekaligus nak keluarkan 2,000, 4,000 tu mungkin menjadi masalah sedikit. Jika ada masalah, mereka boleh menghubungi melalui KPMC. Kita ada semua dalam website dan app. Sihat Malaysia ada app sendiri, website sendiri. So dalam media, dalam tangan, from smartphone, dalam 5 hingga 10 minit boleh dapat kewangan sebanyak 3,000 seorang 3,000 tak banyak, betul tak? Tapi katakan seorang tu ada masalah, perlukan ICU admission, deposit hospital akan minta 20,000 minimum. So macam mana kalau seorang tu 3,000 nak bagi 20,000? Tapi kita kan ada keluarga Malaysia kan, kita bolehlah kumpul 7 orang, seorang 3,000, boleh dapat 21,000. So sesiapa boleh bayar kepada sesiapa. Mungkin ibu yang 70 tahun, beliau tak adalah rekod apa-apa loan ke apa, dia tak dapat loan, tapi cucu-cucunya atau anaknya beliau
bolehlah apply and then dapat kredit dan seterusnya boleh bayar terus ke technician tu. So tak perlu nak bimbang benda ni. And then walaupun ada yang golongan M40, B40 yang ada medical card, kalau medical card tu, kita ingat medical card tu boleh guna sepenuhnya, tapi tidak. Sebab bila you pergi ke medical center, emergency center, and then kalau tak ada kriteria untuk kemasukan hospital, jadi mereka tak admit you, patient tu. Jadi pesakit tu perlu membayar apa-apa medical cost yang terlibat pada waktu itu di emergency department. So itu medical card dia tak, insurance company tak akan bayar. Jadi masa itu mereka akan ada masalah untuk membayar mungkin bil tu dalam RM1,000 ke apa kan. So pada masa itu mereka kalau dah ada account dengan kita, dia boleh on the spot bayar. So ini adalah salah satu kaedah yang boleh membantu rakyat daripada pelbagai golongan yang memerlukan. And I would like to say in the last word, disease will not wait. Okay, especially non-communicable disease. Yang number one killer, heart attack. Okay, kita ada banyak premature death. Why I started Siar Malaysia? Because of this. I lost many patients at 35 to 40 years old. I have 4 patients from my close contact. I told them to go and do a full cardiac comprehensive examination with cardiologist, tapi tak dapat. Jadi mereka telah meninggal dunia. Jadi saya telah menumbuhkan Siar Malaysia dan telah created satu cara pembayaran yang mudah ni untuk membantu semua rakyat, especially golongan B40, M40 yang dapat menerima rawatan yang awal. Sesuatu yang nak berlaku tu takkan berlaku dalam overnight. Tak ada. Benda tu dah ada dalam tu. Kita kena pastikan dulu. Diagnose, treat first, pay later. You don't need to worry about pay. We are here. Dato is here. Dato Naib Johan is here. Semua kita boleh buat. Tak ada masalah. Pasal duit jangan demam. Kita boleh gunakan. So selamat datang ke KPMC and kita boleh berkembang seluruh Malaysia. Kita harap KPMC ini boleh menumbuhkan setiap negeri satu cawangan. Kita akan ada dalam 15 hospital in future. Amin. Yes. Thank you. Ada tanya. Repayment period berapa lama? Repayment period 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tanpa faedah. Yang pentingnya tanpa faedah. Yang itu yang pentingnya. Tapi pinjaman ini berfaedah lah. Ya. Tanpa faedah. Pinjamannya berfaedah. Berfaedah kepada masyarakat. Very good. Saya Wanti dari Media Variasi nak tanya syarat-syarat tu, adakah kalau kata dia warga negara tapi yang emergency tak dapat bantuan rawatan tu adalah anak angkat dia yang bukan warga negara? Boleh je. Boleh je. Pasal dia yang peminjam yang itu. peminjam. Yang penting. Peminjam. Jadi Peminjam yang Warga negara. warga negara 18 umur 18 ke atas, and then dia yang kena wajib bayar bulan-bulan. Okey, jadi minimum installment tu berapa? Bagi enam RM100 RM100 minimum installment. Dan ada had ke? Maknanya bila 3,000. katalah tiba-tiba ramai yang mohon dalam satu masa, mungkin you punya allocation ni 1 juta ke 3 juta ke? Kita ada 250 million. 250 Million. Yes. Cukup. You million. Sebab benda tu renewable, macam renewable energy. Million US ke Malaysia? Malaysia lah. Malaysia. Ringgit Malaysia. Sebenarnya kalau yang Sikris, Sitos, Tak apa, LGBK, tak apa. Ada, tapi ada limit. Kalau katakan seseorang tu ada dia punya komitmen dia semua okey, Sikris cantik kan, beliau boleh dapat 3,000. Kalau yang ada Sikris, mungkin dia dapat 500 atau 1,000. At least something, you know. At least you can do kira some dia basic. boleh dapat juga Boleh lah, dapat. walaupun Bukan dia passion. Sikris. Kalau dia bukan passion pun boleh. Boleh. Maknanya dia Boleh. okey. Carilah yang tak sikris. Yang cari yang tak secret. Berapa disbursement? Kawan-kawan. Disbursement direct to Itu KPMC. KPMC. Ya. Kalau anak tu anak bukan warga negara Tak kisah. Tak kisah. kan, kalau pergi hospital dia charge harga Tak. yang swasta. Itu kita KPMC tak ada. Kita tak Oh, Kalau dia pergi kat hospital hospital kerajaan. yes, Ah. harga dia sama dengan swasta. Adakah Lebih? Ha? Kalau lebih lebih.
Sebab kami ada menolong. Kita lebih murah daripada hospital kerajaan kalau dia warga negara asing. Cari KPMC, Datuk boleh Ya. tolong. Betul tak? Sana deposit kalau nak bersalin RM5,000. Ya. Kita deposit RM1,000 je. So sebab tu dia suka datang kemari. Pasal dia punya komitmen tu tak besar. Sebab kami ada pengalaman pula. Betul. Jadi harga yang ditawarkan di sini paling Murah. Kita tak discriminate antara apa ni, warga dengan bukan warga. Harganya sama. Buat masa ni. That's very good. Tak ada discrimination on that. Jadi Datuk setakat kata there's no interest. Tapi you compensate for interest in terms of management fee or something like that. Itu antara saya, Itu dia KPMC orang. dengan ni. Dia orang. That is a business model. That's a business. Ya, itu antara kita. Tidak langsung Kait dia. mengganggu patient. Membebankan patient tidak. So dia pinjam 3,000 dapat 3,000 lah. Dapat 3,000. And bayar hampir Bayar. pun 3,000 saja. Bayar pun 3,000. Yes. Yang dipotong dengan hospital. Itu tak ada masalah. Satu admin fee lah. kalau kata dia memerlukan pembedahan segera tapi banyaklah 30,000 ke 20,000 ke macam mana tu? 10 kali 3. Cari 10 orang peminjam. Okey. Waris-waris dia. Tapi Waris dia. Muhammad ni boleh tak ada sukar ya. Tak suka. Bagus. Jadi tanyalah Datuk. Ah. Dapat pahala akhirat. Amin. Tadi saya tengok dia pun baca doa dia dah macam ni tau. Bagus doktor. Yang ramai sebelum ni yang pinjam ahlong untuk perubatan. Ya. Jadi Ada. adakah Datuk lihat Oh, ini alhamdulillah. sebagai Ini satu satu solusi lah? Solusi. yang antara terbaik pasal dia tak charge interest. Saya kalau bayar interest saya dah jadi serba salah. Pasal dia kadang-kadang biasa dia memang charge interest. Pasal kita tak boleh riba, kita tak boleh. Tapi ada saya nak bagi tahu. Ada charge lewat bayar tu ada. Itu. Jika kita bayar dengan ikut masa dia. Katakan 15 hari bulan Julai kena bayar. Dia tak bayar, tapi dia tak charge apa-apa. Dia bagi tempoh 1 minggu. Dalam 1 minggu kena bayar juga. Jika lebih dari 1 minggu, dia kenakan charge lewat bayaran tu RM5 saja satu bulan. RM5 saja. Management fee. Ataupun 1% daripada total pinjaman. 1% Itu lah. pasal dia tak ikut Lewat jadual. bayar. Lewat bayar. Jadi sekarang Memang bila lah. dia buat puasa tu? Bila mula dah? Dah? Mula. Pasal kalau tidak wanti nak masuk terus dia It's already on. You can Tadi bermula daripada sign tadi. Dah boleh lah. sistem dah. Berapa ramai yang patient datang ke Belum lagi. KMC? Baru mula, baru sign tadi. Tak, bukan. Sebelum ni lah. Sebelum ni. Berapa Every ramai year yang berapa dapatkan patient? Apa rawatan kat sini? Berapa ramai? Wow. Secara overall dia lah. Statistik. Statistik lah. Statistik. Itulah kita dulu sebelum MCO ya. Untuk bersalin aja sampai 100 lebih satu bulan bersalin kat sini. Kalau poliklinik kita satu bulan dekat 2,000 lebih orang one month pergi klinik saja 2,000 lebih orang yang datang sini. Jadi yang lain ni kita ada macam-macam disiplin kan, ortopedik ada, ENT ada, general surgeon ada, ya, semua ada. Jadi maknanya sekarang ni trendnya pula lepas daripada MCO memang ramai yang dapat perkhidmatan. Tiba-tiba saya punya bilik pun semua penuh ni. Oh, ya. Ya. Lepas daripada buka MCO ni. Jadi jangkaannya selepas dengan apa yang ditawarkan oleh iSihat ni akan melonjak lagi. Sihat Malaysia. Sihat Malaysia. Sihat Malaysia. Akan melonjak lagi lah. Yes. Sebab kita nak bantu rakyat. Saya juga ada nama satu selain nama saya Dr. Jaya. Walaupun saya tak duduk di klinik, tapi ada juga yang saya mungkin sehari tu dalam beberapa jam saya masuk klinik juga jumpa patient. So pesakit saya. So saya juga ada nama lain selain daripada Dr. Jaya. Nama saya adalah Dr. Rakyat. Di Kelang orang panggil saya Dr. Rakyat sebab saya pergi ke rumah orang pesakit, saya jumpa pesakit di rumah. Salah satunya ialah itu, kemudiannya ialah juga kita menawarkan pinjaman ini membantu ramai pesakit. So itu yang dimakan orang panggil saya Dr. Rakyat. Tapi boleh tahu dana tu sebenarnya daripada mana? Dana itu kita bekerjasama dengan Australian Public Listed Company called MyIOU. Dia macam GrabPay, ShopeePay, Buy Now Pay Later mechanism. Kita bekerjasama dengan MyIOU. Yes. MyIOU is a public listed company from Australia. Kita ada tanda tangani MOU dengan dia. Tourism.
Tourism, medical tourism. Jadi Adakah KPMC nak masuk itu untuk hotel business or what? You have your Bukan. Medical tourism ni ialah satu program medical untuk attract daripada luar negara. Banyak di tempat-tempat lain dia turis basisnya lain-lain. Mungkin untuk enjoy untuk history untuk, tetapi dia datang kemari untuk mendapat rawatan. Jadi tentunya dia ada berkait rapat dengan industri tourism. Memang. Kalau seorang pesakit tu datang untuk mendapat rawatan kemari, maka dia akan datang dengan keluarga-keluarga dia. Keluarga-keluarga dia tu kita akan membantu tourism Malaysia. Lagi satu yang penting ialah apabila tourism yang biasa yang datang, inbound. Saya akan bekerjasama lah dengan ejen-ejen melalui PPIM juga kita kerjasama. Itinerary, salah satu daripada itinerary tempat lawatannya adalah medical tourism di KPMC. Kita bagi health screening secara percuma. Jadi dengan itu dia dapat pengalaman di sini, nanti dia balik ke negara dia akan bercakap. Hari itu pergi ke hospital KPMC nampak macam okey lah, cuba. Itu caranya kita. Rawatan mari ke sini. Mana rawatan mari sini? Singapura pun ramai. Gitu. Kita panggil, mana kita akan expect nanti bas-bas ekspres semua yang sebelum pergi tempat lain datanglah ke Kajang yang dikenali dengan sate Kajang dan juga medical tourism KPMC. tapi macam Itu dia. KPMC macam yang Tok K cadang tadi, adakah bersedia untuk menawarkan alternatif rawatan sebagai salah satu cara medical tourism Tambahan. Macam Tambahan. Biar dia nak kena kaji. Itu kita explore lagi. So macam yang Tun Sheng, kita semua Tun tahu Sheng. orang sanggup datang Tahu. dari luar negara Tahu. Tun Macam Sheng tu lah kita harap. untuk dapat rawatan. Ya, betul. Saya punya GM tu pun marketing dulu kerja dengan Tun Sheng. Jadi nanti insyaAllah kita Lihat kita macam mana potensinya.